Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Bishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengusi majlis, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah diberikan kurniaan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini sebelum daripada majlis perasmian Multaqa Murabbi yang akan dirasmikan oleh Datuk Seri Menteri Besar dan juga Datuk Seri Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ceramah saya pada pagi ini sudah tentu akan berkaitan dengan isu yang sedang hangat diperkatakan pada hari ini, iaitulah yang berkaitan dengan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah ataupun Akta 355. Saya rasa ini adalah kali yang kedua saya bercakap tentang isu ini di Dewan yang sama. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai murabbi, pendidik, sama ada yang dididik itu adalah anak-anak ataupun yang dididik itu adalah orang yang sudah dewasa di kalangan umat Islam. Matlamat dan tujuan kita adalah untuk membawa ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sistem kehidupan kita, sejak daripada kita dilahirkan sehinggalah sampai kita dikebumikan, bagi orang Islam kita sentiasa dipandu ataupun sentiasa kita dibimbing untuk mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini sudah ada orang yang mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran yang cuba untuk menghakis unsur-unsur syariah di dalam kehidupan kita. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan apa yang kita warisi daripada nenek moyang kita, daripada generasi yang terdahulu, sama ada daripada pemerintah Islam, Kesultanan Islam di negeri Kedah ataupun di negeri-negeri Melayu lain. Syariah dan Islam adalah merupakan teras kepada kehidupan kita. Cuma pada hari ini teras ini diperkukuhkan melalui apa yang dinamakan sebagai sistem perundangan. Dalam kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita di negeri ini, kita perlu ada undang-undang yang mempertegaskan ataupun memperkukuhkan kedudukan Islam dan syariah ini. Kalau tidak ada undang-undang yang memperkukuhkan dan memantapkan kedudukan Islam ini, maka Islam ini boleh orang Kedah kata dikeh ke tepi, ditolak ke tepi, disingkirkan. Maknanya apa yang kita hidup, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita yang berteraskan Islam itu adalah sekadar kita punya personal conviction ataupun pegangan diri kita sahaja yang tidak diiktiraf oleh undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang. Jadi sebab itu dalam negara kita, dalam negeri kita, kita ada undang-undang. Kita ada enactment, kita ada perlembagaan. Perlembagaan, sama ada perlembagaan negeri Kedah, perlembagaan negara kita Malaysia. Perlembagaan ini yang menerima Islam, meletakkan Islam sebagai agama bagi negeri Kedah, agama bagi negara kita Malaysia. Tapi dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai lagi yang duk kata bahawa negara kita ini negara sekular. Betul tak? Dan Islam ini sekadar agama rasmi. Tuan-tuan mungkin tak dapat nak bezakan, tapi saya nak bagi tahu. Saya dulu di mahkamah, saya bertugas di Jabatan Peguam Negara sebagai Peguam Kanan Persekutuan. Kita bertembung dengan peguam-peguam yang nak menegaskan bahawa Malaysia adalah negara sekular, Islam ini sekadar agama rasmi. Jadi kalau ada lagi di antara kita yang duk menganggap bahawa Islam ini sekadar agama rasmi, maka kita seolah-olah menerima hakikat bahawa Malaysia adalah negara sekular.
Sama ada tuan-tuan nak memperjuangkan Islam, aku nakkan negara Islam. Hal ada lah ni negara sekular. Duk berjuang itu aku nakkan kepada Islam. Lah ni sampai sekular. Kita berkata begitu pun sudah mendapat tepukan dan sokongan daripada orang-orang tu. Puak-puak yang nak menegakkan sekular itu. Kenapa? Kerana atas dasar sekular lah, maka mereka mengimport masuk budaya dan cara hidup barat yang bertentang dengan syariah. Hari ini apa? Dia kata semua anak-anak yang dilahirkan semuanya bebas, mempunyai hak kebebasan. Termasuk hak kebebasan anak itu untuk memilih agama apa yang dia nak. Ketika dia berusia 18 tahun. Tuan-tuan didiklah macam mana pun. Ajak dia semayang, ajak dia baca doa makan, ajak dia pergi sekolah baca berkhatan dan sebagainya. Tapi bila dia umur 18, dia mesti diberikan hak kebebasan dia untuk dia menentukan agama dia sendiri. Sama ada dia nak memilih agama Islam ataupun agama lain. Ini yang diketengahkan dalam negara sekular. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, kita nak tegaskan negara ini negara Islam kan negara sekular? Kita nak negara Islam. Alhamdulillah. Kita nak negara Islam. Pasal apa kalau dah nak negara Islam, kenapa masih ada orang yang nak menentang kita nak memantapkan perundangan syariah? Itu je logik dia. Yang pertama sekali, tentangan mereka mahukan Malaysia ini menjadi negara sekular dan Islam ini sekadar agama rasmi. Ini helah mereka menentang ni. Yang duduk menentang ni, tak payah duduk bawa cerita panjang-panjang lah. Tak payah duduk fikir banyak-banyak lah. Sebenarnya orang yang menentang, orang Islam yang menentang undang-undang ini, undang-undang untuk memartabatkan mahkamah syariah ini, saya nak bagi tahu terang-terang, saya nak bagi kesimpulan kepada tuan-tuan, orang ini adalah orang-orang yang bodoh. Tak payah kata apa. Sebenarnya mereka bodoh. Mereka tak payah lagi dah nak suruh orang DAP ke, tak suruh peguam-peguam bukan Islam kau untuk berhujah. Sekarang ini mereka yang berhujah bagi pihak puak-puak tu. Puak-puak tu nakkan sangat supaya Malaysia ni jadi negara sekular. Islam ini sekadar agama rasmi. Jadi, mereka tak payah bercakap dah. Biar orang Islam, sesama Islam yang bertelengkah dan bertelagah. Ini bukan cerita bab politik. Ini cerita bab akidah. Cerita tentang syariah. Cerita tentang Islam. Dalam negara kita, dalam perundangan negara kita, Islam adalah agama negara. Awal-awal lagi. Paling awal dalam perlembagaan kita, tegas Islam adalah agama negara. Tak macam dalam IC kita tu kan. IC kita tu ada tulis perkataan Islam. Cek tengok IC siapa tak ada nama Islam. Tak ada perkataan Islam. Kalau tak ada, pergi minta Jabatan Pendaftaran, tambah tu, masukkan Islam tu. Kalau tak ada perkataan Islam tu, dia akan jadi isu nanti bila mati, orang hak sebelah sana bayar berebut. Dia kata, tak ada. Berebut pula jenazah. Pasal di Kedah ni kan ada orang Siam. Di Sabah, Sarawak, lagi teruk. Ada yang namanya Syamsuddin bin Abdullah. Tapi agama dia Kristian. Bila mati, berebut. Hujah dia senang je. Dia kata, engkau tengok apa? Itu kad kebenarannya mana ada Islam bah? So dia berebut dengan kita. Dia nak pergi tanam cara dia lah. Tapi kita bukanlah sampai ke tahap nak tunggu dia mati baru nak jadi cerita. Sekarang ini dalam keadaan dia hidup. Kita nakkan supaya kehidupan dia itu dikawal dan dipandu oleh perundangan syariah yang berkuat kuasa. Satu perkara saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan. Apabila seorang anak dilahirkan, seorang kanak-kanak dilahirkan, kalaulah mak ayah dia Islam, undang-undang kita enactment pentadbiran agama Islam, negeri Kedah dan negeri-negeri lain seluruh Malaysia menganggap bahawa anak itu adalah orang Islam. Tak perlu dia nak mengucap, dia nak apa, tak perlu. Mak ayah dia Islam, maka anak itu Islam. Dan dia dididik cara Islam. Yang ini pun mereka sedang mencabar supaya dikeluarkan tafsiran ini. Anak-anak yang dilahirkan tak boleh ditentukan agama dia. Sehinggalah dia berusia 18 tahun nanti, barulah dia memilih dan dia mengucap kalimah syahadah. Mereka nak macam tu. Dalam enactment kita, lahir, bukan kata dua-dua orang, salah seorang pun. Katalah seorang perempuan ini, dia berzina dengan bukan Islam. Atau dia dirogol oleh bukan Islam. Wala'iyahzubillah. Dia lahir anak, maka anak itu dikira sebagai Islam. Dalam undang-undang kita, walau salah seorang daripada ibu atau bapa dia beragama Islam, maka anak itu dianggap sebagai Islam. Inilah undang-undang kita. Kalau siapa yang melanggar undang-undang ini, katakanlah
Tok Wan dia marah sangat. Tok Wan dia marah sangat. Tok Wan ni bapa kepada perempuan ini, pasal anak dia ni mengandung luar nikah, maka dia marah sangat, dia tak nak iktiraf anak itu Islam. Maka dia pergi bagi kepada orang bukan Islam. Ada section dalam undang-undang keluarga Islam yang boleh mendakwa Tok Wan tadi. Ada undang-undang yang boleh mendakwa Tok Wan tadi. Tak kira lah kalau perempuan itu sendiri, mak dia sendiri. Kalau dia kata dia tak larat nak jaga budak ni, yang rogol dia bukan Islam, maka dia nak buang anak ni supaya jadi balik kepada keluarga yang merogol dia tu, maka perempuan itu pun melakukan kesalahan. Saya tak ingat seksyen berapa, tapi dalam undang-undang keluarga Islam di negeri Kedah dan negeri-negeri lain, menjadikan perbuatan menyerahkan anak Islam kepada bukan Islam suatu kesalahan. Tak kira lah dia jual ke, dia bagi free ke, dia bagi jaga duduk ke, menjadi kesalahan. Kalau yang bagi itu klinik, tuan-tuan punya klinik itu melakukan kesalahan. Charge dia, dakwa dia. Sama ada ini dikuat kuasa ataupun tidak, inilah yang menjadi masalah kepada kita sekarang. Masalah kepada kita sekarang ialah apabila hukuman yang dikenakan kepada kesalahan-kesalahan begini terlalu rendah, RM1,000 denda, penjara 2 bulan, penguat kuasa kita, jawatan kuasa masjid kita, dia jadi tak bersemangat. Dia jadi lemah semangat. Takat 1,000 pergi denda, buat apa? Dia biar macam tu je. Ini sikap kita. Ini sikap kita. Jadi sebab itu sekarang ini, kita nak tingkatkan undang-undang di Akta 355 ini supaya hukuman bagi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan syariah ini boleh dinaikkan berlipat kali ganda. Serahkan anak kepada bukan Islam, kalau sekarang ini denda takat 1,000, kita nak kenakan sampai 10,000. Barulah orang kita akan menjaga betul-betul dari segi aspek pematuhan kepada syariah. Lah ni semua pakai tu kata apa? Khalwat, RM5,000 denda. Hari ini bukan takat kata orang mempertikaikan kesalahan khalwat tu. Orang pergi tangkap orang berkhalwat pun ada orang pergi pertikaikan. Orang pertikaikan. Kita kata itu amal makruf nahi mungkar. Nahi mungkar tu. Pada dia kata tak, itu hampa pergi mengintai. Hampa pergi mengendap. Sampai keluar istilah panggil mat skodeng. Pergi mengintai. Mengintai ini dia kata bercanggah dengan ayat apa? Wala tajassasu. Jangan duk mengintai. Jangan duk mengintip. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Orang hadut pergi tangkap basah ni, tangkap basah kan istilah tadi kan? Tangkap khalwat ni. Ada tak di sini orang pernah pergi tangkap khalwat? Tak pernah. Ada tak? Tak ada? Ada ke tak ada? Ada, alhamdulillah. Maknanya buatlah amar nahi mungkar tu. Sebab saya tahu di Sungai Petani ni memang banyak tempat, terutamanya di taman, saya tak nak sebutlah taman apa, tapi tahulah. Di Sungai Petani ni cukup famous. Tanggungjawab siapa tu? Tanggungjawab kita lah, orang Islam. Kalau kita tidak ada undang-undang yang menjadikan khalwat ini sebagai kesalahan, kita tangkap mereka yang tangkap basah puak-puak ni, kita buat apa? Kalau tak ada undang-undang yang menjadikan itu sebagai kesalahan, kita buat apa? Kita lepas. Takkan orang Kedah lepas kot. Saya nak tanya ni, ayah-ayah dan abang-abang kepada wanita. Kalau anak dia dipelarikan, seorang pemuda, seorang jejaka yang loklak, yang kurang ajar, dia bawa lari anak dia, pergi duduk berkhalwat di hotel ke apa, kita pergi cari jumpa. Kita pergi cari jumpa. Tapi katakanlah undang-undang tak ada. Undang-undang yang nak menghukum jantan ni tak ada. Apa akan berlaku? Kita pukul dia, kita rimbuk dia sampai setengah mati. Betul tak? Kalau kita tak rimbuk dia, kita tak pukul dia, kita dianggap sebagai dayus. Dayus ni tak layak masuk syurga. Jadi sebab itu khalwat dijadikan kesalahan dan ada peraturan-peraturan dia, kaedah-kaedah dia. Tangkap dia, serah kepada pendakwa, penyiasat, siasat dia, tuduh dia di mahkamah. Barulah boleh dihukum. Tapi ada orang yang mengaku cerdik pandai, dia putak balik. Dia kata, hak dia pergi tangkap khalwat ni duduk pergi mengintai, pergi mengendap. Perbuatan mengendap ni pun salah. Jadi sebab itu bila kita nak naikkan hukuman bagi kesalahan-kesalahan termasuk khalwat ini, hujah ini diguna pakai oleh pihak bukan Islam. Pihak bukan Islam bagi hujah ini. Dia kata Malaysia negara sekular. Tidak ada sepatutnya undang-undang syariah yang boleh dikuatkuasakan dalam negara sekular.
Negara sekular tidak menjadikan agama sebagai asas perundangan. Jadi sebab itu yang kita lawan sangat dengan mereka ni. Kita kata-kata memartabatkan perundangan syariah, mahkamah syariah akan memantapkan kedaulatan Islam sebagai agama negara kita. Dan mereka malah mereka tentang. Jadi kalau hak Melayu, hak Islam, duk tentang sangat 355 ni, mereka menjadi pak turut kepada orang yang duk berjuang menjadikan Malaysia negara sekular. Kita tak hukum mereka kapiang, tapi kita kata mereka ni jadi kaldai kepada kapiang. Dia pusing cerita, dia kata apa ni? Hampa nak 355 apa pasal duk kapiak kau orang? No, kita tak kata hampa kapiak, kita kata hampa kaldai kepada kapiak. Jadi bila kapiak tu nak masuk neraka nanti, hampalah yang menjadi kaldai yang mereka tunggang masuk ke dalam neraka. Ini masalah dia. Yang kedua, mereka mahu umat Islam dan rakyat keseluruhannya terus terkeliru kononnya Malaysia negara sekular. Lah ni bila dia duduk bertelagah macam ni, ramai orang duduk confused, duduk keliru. Sebenarnya kita ni apa? Adakah undang-undang ini unconstitutional? Tak selaras dengan perlembagaan? Ada yang kata apa? Yang ni buat asas ni 355 ni tidak ada asas dalam perlembagaan. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, dalam perlembagaan, dalam kertas yang kita bagi itu ada tak kertas kecil kita bagi Akta 355 yang warna biru tu ada tak dalam beg? Ada no? Ada, buka baca tengok. Tolong baca tengok sikit je, pendek je. Pindaan Akta 355 tu. Dalam tu kita ada bagi satu petikan daripada perlembagaan yang membuktikan bahawa pewujudan mahkamah syariah dan perundangan syariah adalah berasaskan kepada perlembagaan. Kita bukan buat suka-suka. Dah ada dalam perlembagaan yang membenarkan kita membuat undang-undang ini. Dalam pamphlet yang kita edarkan tu, yang tajuknya Pindaan Akta 355 tu, kita bagi satu petikan dalam perlembagaan pewujudan the Constitution of Syariah Court. Pewujudan mahkamah syariah. Pewujudan mahkamah syariah ni macam mana? Mahkamah syariah ni dia berkuat kuasa untuk orang Islam. Dia mengenai perkara-perkara yang terkandung di dalam butiran 1, dia panggil. Apa dia? Tentang perkahwinan, nikah cerai, tentang akidah, tentang akhlak Islam, tentang wakaf, tentang zakat, tentang perkara-perkara yang dilarang. Contohnya apa? Perkara yang berkaitan dengan judi, berkaitan dengan arak, berkaitan dengan zina, berkaitan dengan khalwat. Ini perkara-perkara khusus berkaitan dengan umat Islam. Mahkamah syariah ni, dia membicarakan perkara ini. Perkara berkaitan dengan fatwa, dia membicarakan perkara ini. Ini bidang kuasa mahkamah syariah. Dia untuk orang Islam dalam perkara-perkara khusus berkaitan dengan orang Islam. Dan dari segi hukuman dia tidak boleh melebihi peruntukan suatu undang-undang persekutuan. Undang-undang persekutuan inilah dia. Akta 355. Lah ni Akta 355 ni kata apa? Mahkamah syariah boleh hukum takat 3 tahun 5,006 sebatan. 356. Senang tuan-tuan nak ingat. Nombor dia, nombor akta ni 355. Had dia 356. Had 356 ni terlalu kecil. Kita nak pindah daripada 3,000 menjadi 100,000. Daripada 5,000. Padahal nampak pakai sengap je tu. Nampak gaya macam faham dah tu. Had lah ni RM5,000. Kita nak naikkan jadi 100,000. Kalau lah ni berpoligami tanpa kebenaran, denda dia 1,000. Berpoligami tanpa kebenaran. Saya rasa mungkin setengah orang tu dia tentang tu pasal ni kot. Lah ni berpoligami tanpa kebenaran RM1,000. Lepas ni terserah kepada Dewan Undangan Negeri. Dia kata kalau orang Kedah ni dia nampak gaya macam berkemampuan. Semua hebat-hebat belaka. Umur 50-60 tahun tu masih lagi boleh jadi panglima lagi. Sebab di negeri Kedah ni negeri yang paling ramai panglima. Negeri yang paling banyak hang. Padang hang pun ada. Jadi oleh kerana itu dia kata bab berpoligami tanpa kebenaran ni di Kedah ni kita tak payah hukum tinggi-tinggi sangat. Dia kata cukuplah takat denda 10,000. Cukup tak orang puan? 10,000 denda kalau berpoligami tanpa kebenaran. Cukup tak? Dia kata daripada denda 10,000 duit bagi kat kerajaan, baik bagi 10,000 tu bagi kat kami. Dah kaya sangat kan? Berkemampuan sangat. Denda lah 10,000. Contohnya. Dewan Undangan Negeri akan bersidang dan menentukan hukuman yang munasabah bagi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan
perkahwinan dan kekeluargaan. Contohnya, gagal memberikan nafkah. Sekarang ini 1,000. Tak bayar nafkah 10,000. Denda dia baru 1,000. Saya nak tanya orang laki-laki. Nak bayar nafkah 10,000 ke nak bayar denda 1,000? Daripada dia bayar nafkah 10,000, baik dia bayar denda baru 1,000. Jadi sekarang ini boleh dinaikkan. Tak bayar nafkah, mungkin naikkan sampai 20,000. Ada ke pula zaman lah ni. Zaman gula dah naik berpuluh kali lah. Denda dia duduk tetap 1,000 juga. Ini memperlekehkan sistem kekeluargaan Islam. Ini yang kedua. Dia kata unconstitutional, saya dah bagi jawapan tadi. Baca dalam tu yang dia tulis, the Constitution, Organization and Procedure of Syariah Court. Apa yang ni tak apa? Semua ni ustaz-ustaz ni bahasa Inggeris okey belakang lah. Penubuhan dan prosedur mahkamah syariah ini terkandung di dalam perlembagaan. Pasal apa yang hampa kata unconstitutional? Yang hak Melayu, yang hak tak kerti perlembagaan ni pun jadi pak turut mereka. Duk kata juga benda ni unconstitutional. Benda ni tak selaras dengan perlembagaan. Yang ketiga, mereka mahu memadam sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Islam. Hingga mereka mendabik dada kononnya undang-undang Inggeris yang mewujudkan negara kita ni. Negara kita ni dia kata tak nak kesan-kesan Kesultanan Melayu Islam apa mana dulu, semua tak ada pakai-pakai. Mak Jiwa ke, Sultan Abdul Hamid ke apa, semua tu dah tinggal sejarah. Sekarang ni negara kita ditubuhkan oleh undang-undang Inggeris yang menggunakan undang-undang Francis Light. Ini kata mereka. Kata mereka. Tapi sebenarnya di dalam perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan tahu no? Perlembagaan itu dah pun tahu kan? Yang hampa duk maki dulu kata perlembagaan sekular. Yang duk kata perlembagaan Tauhid. Yang hampa duk kata perlembagaan Kapiak. Dalam perlembagaan itu mewajibkan yang di Pertuan Agong apabila baginda nak jadi yang di Pertuan Agong, semua mesti bersumpah dengan lafaz wallahi wabillahi watallahi. Perkara 37 perlembagaan membuktikan bahawa sejarah Kesultanan Melayu Islam mesti dipatuhi dalam perlembagaan negara kita. Dalam setiap masa pemerintahan negara kita, kita mesti ingat bahawa kita terikat dengan sumpah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak memperkemaskan perundangan syariah ini, kerana apa? Dalam sumpah itu disebutkan bahawa yang di Pertuan Agong mesti bersumpah untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Tengok rakyat tu yang di Pertuan Agong bersumpah. Tak tengok? Duk tengok hak mana hak dia nak naik kapal terbang. Nak tengok siapa yang mengiringi dia. Nak tengok siapa bini dia. Kita tengok fokus tang dia sumpah tu. Dia pegang, dia baca surat tu, dia bersumpah. Wallahi wabillahi watallahi. Ini membuktikan bahawa kita bukan negara sekular. Negara sekular dia tak nak sumpah-sumpah. Dia tak ada nak peduli. Wallahi ke apakah dia tak ada nak peduli. Itu negara sekular. Tapi negara kita negara Islam yang meletakkan kewajipan kepada ketua tertinggi negara. Tapi jangan ingat bahawa bila dia bersumpah, kita kata, oh dia seorang je. Dia seorang saja yang bersumpah. Apa yang disumpahkan oleh yang di Pertuan Agong itu mengikat kita semua umat Islam dan juga pemerintah. Terikat untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Terikat untuk memelihara akhlak orang Islam. Terikat untuk memelihara akidah orang Islam. Kita kena jaga kesucian akidah. Pasal apa? Kalau kita berpegang dengan akidah yang salah, kita boleh dituduh di mahkamah syariah. Tuan-tuan percaya tak? Ada peruntukan undang-undang mengembangkan doktrin, memberikan pandangan, berpegang dengan doktrin ataupun ajaran yang salah berkaitan dengan Islam. Apa dia? Contoh ingat tak satu orang peguam? Dulu pernah menjadi ahli parlimen Kota Baru. Nama dia Datuk Zaid bin Ibrahim. Baru ni orang viral kan, dia bercakap, dia marah dekat menteri. Apa pasal yang duduk sibuk-sibuk nak buat 355 ni? Tuan-tuan tahu kes dia marah sangat pasal apa? Dia menterjemahkan suatu buku yang mengatakan bahawa asal usul Allah Ta'ala ini, asal usul nama Allah ini adalah daripada nama berhala. Dia terjemahkan buku itu dan diedarkan di seluruh negara. Dia ditangkap oleh Jabatan Agama Islam Selangor.
Dia dituduh di mahkamah. Dia tak mempertahankan kes dia di mahkamah syariah tu. Dia lawan peruntukan undang-undang yang mengharamkan penerbitan yang bercanggah dengan syariat ini. Dia lawan di mahkamah persekutuan. Mahkamah sivil, mahkamah persekutuan. Dia kata undang-undang yang mengharamkan penerbitan yang bercanggah dengan akidah ini adalah peruntukan yang menyekat hak kebebasan berfikir. Dia kata kita nak fikir tentang agama kita ikut suka kita. Macam ada seorang orang Kedah, orang Kulim. Duduk di Kulim. Dia kata Islam ni nak jadi Islam ni mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Full stop. Tak payah buat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada hangpa pergi tangkap tak? Ada pergi tangkap tak? No, Jawi no, mai tangkap dia. Bawa balik Nabi tuduh di sana. Pasal apa yang penguasa di Kedah tak tangkap? Pasal tak faham. Tak faham dalam perundangan yang kita sedia ada. Yang hadap mengaku dialah menjadi ayatullah di Malaysia ini. Yang hadap mengaku dia kata dia duk mencerca sahabat. Boleh tangkap. Tak perlu tunggu dia kata aku Syiah. Tak perlu. Dia kata dia bagi pandangan yang bercanggah dengan hukum syarak, dengan akidah Islam. Tangkap dia. Charge dia. Boleh. Undang-undang dah ada. Tak perlu ada fatwa. Tak perlu ada fatwa mengharamkan Syiah. Tak perlu. Dia bagi saja pandangan. Dia mengatakan sesuatu yang bercanggah dengan hukum syarak. Sudah menjadi kesalahan. Di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Saya duk agak. Orang Jabatan Agama, penguasa agama, malas nak ditangkap mereka ni. Pasal hukuman dia sikit. Masuk penjara. Dia heret orang masuk neraka. Hukuman dia baru 3 tahun penjara. Sepatutnya orang macam ni kena duduk berapa tahun dalam penjara? Seumur hidup. Pasal itu dalam pindaan Akta 355 ni, kita letakkan had paling tinggi yang boleh dihukum mahkamah syariah 30 tahun. 30 tahun. RM100 denda, 100 sebatan, 30 tahun penjara. Barulah orang tengok mahkamah syariah, dia rasa seriau. Seriau ke gerun? Gerun mana? Seriau ni macam biasanya, gerun. Baru dia ada gerun. Tengok hakim mahkamah syariah, oh jangan main, dia boleh posok kita sampai 30 tahun. Jadi sebab itu kita nak naikkan. Supaya hukuman oleh mahkamah syariah ini benar-benar boleh menjaga kesucian akidah orang kita. Lah ni dia duduk David ada, tak nak sampai pergi kacau dia. Orang daripada agama pun nak pergi kacau, dia kata aku punya kos nak pergi siasat dia apa semua tu lagi payah. Masuk-masuk dia kena 3 tahun, dia keluar dia buat lagi. Sama macam di Selangor. Di Selangor ada orang mengaku dia Rasul bagi orang Melayu. Nama dia Abdul Kahar bin Ahmad. Dia Rasul bagi orang Melayu. Saya bercakap dengan pengikut dia. Dia kata, apa kamu takut sangat? Kalau orang Arab ada Rasul di kalangan orang Arab, kita pun orang Melayu ada Rasul bagi orang Melayu. Saya tanya, apa mukjizat bagi Rasul hang? Quran. Quran mana? Quran tu turun pada Nabi Muhammad. Yang Quran terjemahan tu lah. Quran terjemahan tu dia kata mukjizat bagi Rasul Melayu dia. Quran terjemahan tu dibuat oleh penterjemah. Bukannya diturunkan wahyu. Itu terjemahan. Nampak dia nak membodoh. Ramai orang pergi ikut. Ada yang mengaku jadi Tuhan. Tuhan Harun. Dan yang satu hari pun dah mati kalau macam tu. Duduk urus cara Islam buat apa? Orang macam ni patutnya pergi tanam tepi-tepi dengan tempat lumbuk sampahnya. Tak payah nak dilakukan cara fardu kifayah, nak mandi apa semua. Kalau tetap dia dah keluar daripada Islam, layan dia macam tu je. Lah ni hak duk cakap ni. Hak duk cakap yang duk mengatakan bahawa tak payah percaya kepada Nabi Muhammad, tak payah percaya kepada hadis, tak payah pakai hadis, mengucap pun tak payah sebut wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagi tahu kat dia, hang mampuih nanti kami tak semayang hang, kami tak tanam hang ni, kami campak hang buang dalam lumbuk sampah dia. Bagi tahu kat dia terus-terang begitu. Kau tak boleh, tak sampai hati. Tak gamak kau? Tuan-tuan, kalau mereka ni yang menyebabkan menarik orang keluar daripada syurga, masuk neraka, baik kita buang dia seorang. Hukum dia seorang. Mereka mahu umat Islam terus tinggal dalam gejala maksiat. Ini punca yang keempat. Tuan-tuan, kalau pergi tengok kedai nombor 4 nombor ekor, kedai judi, kalau pergi tengok cyber cafe yang berjudi, anak-anak muda, dia bohong mak pak dia, cik tadi buat assignment di cyber cafe, kena pakai internet. Dia pergi tempat cyber cafe, dia pergi tengok gambar lucah, dia pergi tengok apa nama main judi. Anak orang Melayu, orang Islam. Siapa yang buat untung?
Tokek kedai rumah ekor siapa? Depa. Jadi sebab itu depa upah puak-puak ni lawan dengan kita. Puak-puak Islam juga lawan dengan kita. Kenapa? Karena depa nak buat untung. Depa buat untung. Anak cucu kita yang duk buat maksiat. Ada satu orang mufti di negeri jiran. Dia bagi fatwa. Fatwa daripada Muzakarah Fatwa Kebangsaan kata, anak luar nikah kalau dilahirkan dalam tempoh perkahwinan kurang daripada 6 bulan, tak boleh dinasabkan kepada bapa zina itu. Itu Muzakarah Fatwa negeri-negeri lain pakai. Dia kata tak. Ini cara pemikiran ini perbezaan. Saya nak beritahu perbezaan di antara orang-orang yang berpemikiran macam mufti itu dan perbezaan dengan orang-orang mufti lain, cara buat hukum. Kaedah buat hukum. Dia kata apa? Dia kata kalaulah anak yang dilahirkan itu, dia tahu kata dia tu anak zina. Sebab apa? Sebab dia dibinkan dengan bin lain. Bin Abdullah ke bin apa. Dia akan tahu kata mak ayah dia berzina. Bila dia tahu mak ayah berzina, dia marah dekat mak ayah dia. Perbuatan dia marah kepada mak ayah dia itu dah menjadi suatu derhaka. Dosa besar. Jadi nak mengelakkan dia dosa besar, letakkan nama tu bin kepada bin ayah dia yang zina itu. Supaya nak mengelakkan daripada dia derhaka kepada mak ayah dia. Tuan-tuan bayangkan, apa implikasi dia? Semak wuduk, pewarisan, perwalian. Jadi kacau bilau habis. Dan sekarang ini, bukti yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Fatwa dia keluarkan pada tahun 2009. Tahun 2009. Pada tahun 2009 itu, bilangan ataupun jumlah anak luar nikah adalah sebanyak 17,000. Satu Malaysia, orang Islam. 17,000. 17,000 itu pun dah ada bunyi orang mengucap cicak lah. 17,000 anak luar nikah. Tahun 2009. 4 tahun kemudian, selepas daripada fatwa itu dikeluarkan, 4 tahun kemudian, dia jadi berapa ribu? Agak-agak tuan-tuan, berapa ribu? Dia menjadi 53,000 pada tahun 2013. Akibat daripada fatwa itu, sudah ramai orang tak rasa bimbang untuk melakukan zina, melahirkan anak. Dia kata tak apa, lahir kembung nanti, kita nikah lah. Mufti dia kata nikah pun walaupun 2 bulan, 3 bulan dah boleh bin dah. Anak tu dah boleh disabit nasab. Tahun 2013 jadi 53,000. Tahun 2014 lagi 54,000. Tahun 2015 54,000 juga. 3 tahun itu setakat ini 170,000 anak luar nikah. Di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam tu yang saya abang ni. Pasal apa? Mereka merasa lega dengan fatwa yang dikeluarkan. Sebab itu bila kita nak perkenalkan undang-undang yang nak menghukum orang yang melakukan perzinaan ataupun muqaddimah zina ataupun mendekati zina ataupun berkhalwat, maka dia tentang sangat. Dia tentang sangat. Kalau 50, kalau 170,000, itu anak berapa ramai yang berzina? Kalau 170,000 anak lahir, yang berzina berapa orang? Kali 2 lah kan? Yang berzina ni mestilah jantan dan betina. Kalau hak jenis jantan dengan jantan tu, dia tak jadi anak. Hak tu pun haru lagi. Hak betina dengan betina pun tak jadi anak. Ini yang jadi anak ni, maknanya 300,000 orang melakukan ini, anda confirm. Yang hak berzina tak jadi anak, berapa lagi? Jadi lebih, bukan 500,000 juta. Abang sebut 500,000 juta tadi, bukan 500,000 juta abang. Lebih daripada 500,000 juta, entah dari 1 juta lah. Yang melakukan maksiat ni, setiap hari, setiap saat. Lah ni kita duduk cakap di sini pun, ada orang melakukan lagi. Pasal apa? 55,000 denda. Banyak mana sangat. Jadi, tidak ada. Ketakwaan itu tidak ada. Walaupun kita tahu ketakwaan itu kerana keyakinan kita dengan Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita tak kuasakan itu dalam bentuk perundangan. Sebab itu saya kata tadi, kita ada sistem kepercayaan kita. Sistem pematuhan kita ada. Tetapi dari segi penguasaan undang-undang kita lemah. Undang-undang kita lemah, maka maksiat akan berleluasa. Kita tak tahu apa akan jadi di masa akan datang. Kita tak tahu.
Mereka mahukan pemikiran liberal dan sesat. Ini pemikiran yang merosakkan akidah. Pemikiran yang menyamaratakan semua agama. Semua agama sebenar belaka. Semua agama bawa ke syurga. Hindu masuk syurga dia, Buddha masuk syurga dia, Kristian ada syurga dia, Islam ada syurga dia. Semua agama sama rata. Mereka nak macam ni. Jadi kalau kita pergi, ada orang Islam, orang Melayu yang bercakap, yang memberikan pandangan yang bercanggah dengan akidah, tidak ada undang-undang yang boleh dikuatkuasa. Mereka nak begitu. Lah ni kita ada. Kita ada undang-undang itu. Memberikan pandangan ataupun berpegang dengan suatu pegangan yang menyanggahi dengan akidah Islam menjadi suatu kesalahan di dalam undang-undang kita. Saya dah menawarkan diri saya beberapa kali dah bagi tahu. Cara dan taktiknya untuk kita menentukan sama ada dewan ini berpegang dengan pandangan yang betul atau salah. Mudah aja. Tak payah bagi penguatkuasa dulu, panggil. Suruh pejabat mufti dulu panggil. Atas nama berdialog. Masa itu baru kita tahu dia punya pegangan. Berdialog dulu. Macam kita buat di wilayah bawah ni, mufti panggil. Satu orang ni nama Syarif Kasim. Syarif Kasim ni bekas ketua setiausaha perbendaraan Malaysia. Ahli kumpulan G25. G25 ni orang tua-tua yang gelong. G itu maknanya gelong. Di Kelantan dia kata gong. Di Selangor dia kata gila. Gila 25. 25 jenis gila. Gila nak minum arak, gila nak berzina, gila nak berkhalwat. Macam-macam jenis gila. Macam-macam jenis gelong. Kita panggil dia, kita berhujah dengan dia. Dia kata apa? Khalwat ini dia kata dosa peribadi. Tak boleh dijadikan kesalahan jenayah. Saya tanya dia, kalau orang berkhalwat dengan anak Tan Sri, saya cakap dia, kalau orang berkhalwat dengan anak Tan Sri rasa apa? Tan Sri marah ke tak? Ini bukan Kasim. Apa cerita filem dia kan? Kalau marah kena jual. Kasim Selamat, Kasim Baba, macam-macam Kasim. Ala Kasim. Hak yang ada tu pun Siti Kasim. Hak yang tak boleh tak payah mengucap jadi pun duduk kat sini tu Kasim Ahmad. Kasim lah kah? Saya apa heran. Orang Kedah. Kasim ni pun, Syarif Kasim ni pun asal orang Kedah juga, Sungai Petani. Tapi duduk di Penang. Agaknya pasal dia keluar daripada Sungai Petani ni tu yang jadi pala tak ketahuan gelong aku tu. Kalau dia duduk Sungai Petani mungkin dia selamat kot. Dia kata apa? Dia kata kesalahan khalwat itu tak perlu dijadikan kesalahan. Saya kata kalau orang khalwat dengan isteri Tan Sri, dengan anak Tan Sri nak kata apa? Mana boleh dia kata dosa peribadi? Dosa peribadi ini kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak semayang, kita dengan Allah Ta'ala. Itu dosa peribadi. Tapi kalau dosa dia buat dengan orang lain itu mungkin anak orang lain, isteri orang lain, adik orang lain. You dah melakukan dosa kepada mereka. Mana boleh dia kata itu satu kesalahan peribadi? Saya tanya dia. Tan Sri tahu tak ayat apa yang mengharamkan, yang tak boleh khalwat ni? Tak tahu, langsung tak tahu. Tapi tuan-tuan tahu, dia boleh menulis. Dia tulis dalam Malaysia kini dan mengkritik kesalahan jenayah syariah yang kita kuat-kuasakan. Dia tak ada ilmu langsung, tapi dia diberi ruang dan pandangan-pandangan dia diketengahkan. Dan yang peliknya pandangan dia ini mempengaruhi sebahagian daripada orang-orang yang satu ketika dulu pernah dikata memperjuangkan Islam. Ini jadi haru biru. Haru biru kerana politik. Kerana nak dapat undi. Jadi pada hari ini, selepas tuan-tuan dengar, saya nak pesan lagi sekali. Orang Sungai Petani, tolong bagi tahu, orang kita kata tolong kirim salam dekat ahli parlimen Sungai Petani. Bagi tahu dekat dia, kalau hang tak sokong Akta 355 ni, jangan harap kami nak undi hang lagi pada PRU 14 nanti. Boleh? Kalau hampa tak bagi tahu, itu hampa dengan Allah Ta'ala. Tugas saya dah bagi tahu. Saya dah habaq. Sekarang ini terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana nak perusah ni ahli parlimen yang salah seorang daripada yang menentang. Kalau kita tak bagi tahu dia, kita tak lepas. Kita kena bagi tahu dia. Bulan Mac ni nanti akan ditabelkan pindaan ini. Kita sekarang tak cukup. PAS campur dengan UMNO baru 100. Kita perlu simple majority ataupun majority mudah. 112. Hak yang dalam UMNO tu pun ada juga seorang dua yang tak berapa tak mau. Takut dia kata pasal kawasan dia ramai bukan Islam. Terutamanya yang daripada Sabah. Kawasan aku ramai Kristian bah. Kalau aku sokong nanti aku kalah. Yang di Sarawak pun macam tu. Dah bagi tahu dia tak akan sokong. Kerana apa? Kerana undi. Dan termasuk
daripada parti-parti yang bergantung kepada undi bukan Islam. Jadi macam mana kita nak buat? Sebenarnya yang Islam ke, yang bukan Islam ke, mereka wajib sokong kerana ini nak menjaga kepentingan kita umat Islam. Dan tak penjejas pun hak bukan Islam. Bukan yang maknanya bila satu undi itu, oh terjejas lah. Memanglah terjejas kalau hak yang tokekok tadi. Hak tokekok tadi terjejas lah. Tapi kita nak belakang orang macam tu. Kita nak biarkan orang macam tu hidup, kaya raya. Daripada perbuatan maksiat orang Islam. Duk bawa pelarian anak darah orang Islam, orang Melayu pergi jadi GRO, duk kutip duit. Satu malam 1,000 seorang. Satu malam 1,000 seorang. Bila kena tangkap, lu angkat ini 1,000, you pergi mahkamah, you bayar ini denda. Siap-siap bagilah duit. Mami tu kata, dekat perempuan hak Melayu kena tangkap tu, dia bagi 1,000 siap-siap. Kalau lu kena tangkap, lu pergi court, lu bayar denda RM1,000. Sebab tu kita nak penaik jadi 10,000. Tengoklah hang nak bagi 10,000. Joy anak darah, anak perempuan ni, orang perempuan kita, hak comel-comel dengan harga RM1,000 satu malam kepada toke-toke mereka. Jadi kita nak biar lagi kah? Ini yang kita kena pertahankan, kita kena perkemaskan. Kita nak perkemas undang-undang dan hukuman ini supaya dia bagi semangat lagi kepada penguatkuasa agama kita, kepada jawatankuasa masjid kita, supaya rajin buat kerja, mencegah perkara-perkara mungkar ini. Bila pergi mahkamah, dia kena hukuman yang setimpal. Jangan pergi tangkap, serah dekat polis, kat penguatkuasa agama, kita, tak apalah Ustaz, kita pergi mahkamah pun rendah sangat, dia punya denda, kita bagi amaran kat mereka, sudah kot. Tuan-tuan tahu tak? Dengan hukuman yang tinggi begini, kita boleh hukum sampai kepada mak rempit. Mak rempit hak duk bawa anak darah kita tu, anak cucu kita duduk belakang mereka tu pun boleh dihukum di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Section apa? Berkenaan dengan apa? Mudahnya, berkelakuan tak senonoh. Dah duk pergi naik sahabat motor orang tengah-tengah malam, duk berkapuk atas motor tu, kelakuan tak senonoh. Sekarang ni denda dia mungkin berapa ratus, 500, 600. Lepas ni boleh penaik saja jadi sampai 5-6 ribu. Kita tengok sikit, mak rempit ni berani. Lah ni bukan takat dekat depan ni. Mereka boleh jadikan orang perempuan sebagai hadiah kepada pemenang mak rempit. Ini kita boleh sekat. Kita boleh sekat hak yang duduk mengorat di sekolah tu. Mak ayah dia ingat apa dia pergi tuition, rupanya dia pergi merenda. Banyak penuh atas tu. Pergi tengoklah dalam YouTube. Perempuan remaja Melayu mengorat. Macam-macam dia keluar. Hak selak kain, hak tonggek, macam-macam lah. Mereka upload sendiri, bukan kita pergi mengenap. Mereka upload dalam Facebook mereka, dalam internet, dalam YouTube dengan bangganya. Keruntuhan yang Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kita tak nak cakap terlalu teruk. Tapi kita tak boleh nak menyekat ini dengan undang-undang penguatkuasaan yang mantap. Kenapa? Undang-undang yang terlalu lemah. Kadar yang terlalu lemah. Kita kena stop. Kita kena put a stop. Kita kena tingkatkan benda ni. Sebab tu saya kata hanya orang Islam yang bodoh sahaja yang menentang peningkatan kuasa, bidang kuasa menghukum mahkamah syariah ini. Jadi kita tak payah cakap banyak, kita tak payah bagi tahu, tak payah hujah banyak-banyak. Siapa yang menentang, habang ada ni 3 perkataan dia. 2 perkataan dia. Cakap dia hang bodoh. Full stop. Kalau saya bahasa saya kasar lagi. Memang saya bahasa saya kasar lagi. Saya tak kira lah mufti ke apakah. Saya kata kat dia hang keldai Yahudi. Yahudi yang nak kita rosak. Maka orang yang mempertahankan keadaan ataupun puak-puak yang nak merosakkan ini, maka dia menjadi barwa ataupun keldai Yahudi. Wala takun lil khainina khasima. Itu amaran Allah SWT. Jangan jadi pembela orang-orang yang mengkhianat. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Saya bagi peluang kepada rakan kita, Datuk Samsul Najmi, untuk memberikan ulasan dan penerangannya berkaitan dengan isu ini juga, tetapi mungkin daripada pendekatan yang berbeza sedikit. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan yang memberikan perhatian. Kita doakan semoga apa yang kita usahakan ini untuk peningkatan perundangan syariah di negara kita ini akan menjadi kenyataan dan akan berjaya menyekat maksiat dan juga menyekat perkara-perkara sesat yang sedang berleluasa di negara kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.